Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, hari ni cikgu nak ajar tentang tindak balas penambahan dalam tajuk alkena. Okey. So ni untuk alkena lah. Okey. Dalam alkena sebenarnya ada 5. Okey, ada 5 tindak balas penambahan. Okey, tapi kita tengok 3 dulu. 3 yang pertama dululah. Okey, yang pertama adalah tindak balas penambahan hidrogen. Okey, ataupun nama lain dia adalah penghidrogenan. Okey, penghidrogenan. Okey, bila kata tindak balas penambahan hidrogen, maksudnya kita tambah hidrogen lah kan. Okey, contoh cikgu guna propena. Propena ada berapa karbon? Ada met, add, prop. So bila propena maksudnya ada 3 karbon So cikgu lukis 1, 2, 3. Dan bila kata propena maksudnya ada double bond. Okey, cikgu letak kat ujung lah. Okey, so karbon ni mesti ada lagi 3 hidrogen. Kenapa ada 3 hidrogen? Sebab satu karbon mesti ada 4 bond. Okey, yang ni pula satu karbon yang kedua ni dah ada 1, 2, 3. So dia kena lagi 1 je hidrogen. Yang ni pula ada 1, 2. So dia perlukan lagi 2 hidrogen. Okey, bila kata tambah hidrogen maksudnya H2 arrow. Okey, cikgu lukis kat bawah lah sebab tak muat hasil dia kan. Okey, arrow saya salin balik yang sama. 1, 2, 3. Ni hidrogen asal, hidrogen asal. Okey, ni hidrogen asal tau. Okey, tapi double bond ni dah hilang. Sebab apa? Tindak balas penambahan maksudnya kita nak hilangkan double bond tu jadi single bond. So bila dah jadi single bond, karbon yang pertama dan karbon kedua dah kekurangan bond kat sini. Dekat sinilah hidrogen ni akan masuk. So karbon pertama dapat 1 hidrogen, karbon kedua pun dapat 1 hidrogen. Okey? Dalam tindak balas penghidrogenan mesti ada mangkin. So mangkin dia sama ada nikel atau platinum. Suhu dia 180 darjah Celsius. Okey. So daripada propena, selepas tindak balas penghidrogenan, ni adalah propena. So selepas tindak balas penghidrogenan, kita akan dapat propana. Okey. So kalau nak buat dia punya formula sahaja, tak nak buat formula struktur, nak buat formula molekul, propena adalah C3H6 plus H2 arrow C3H8. Okey, so atas dia ada nikel atau platinum, suhu 180 darjah Celsius. Okey, itu untuk tindak balas penambahan hidrogen. Okey. Yang kedua adalah tindak balas penambahan halogen. Okey. Macam mana nak tahu halogen tu apa? Halogen dekat dalam silibus form 4 group 17. So kita ada Cl2, Br2, I2. Okey, mana-mana je lah. Kenapa 2? Kita mesti kena ada 2. Sebab bila double bond tu hilang, kita ada 2 tempat kekosongan. So 2 tempat kekosongan itulah kita kena isi dengan unsur yang kita nak tambahkan tadi. Okey. So sama juga bila penambahan halogen, nama tindak balas. Kalau hidrogen, penghidrogenan. Kalau halogen, penghalogenan. Okey.
penghalogenan. Penghalogenan dia tak ada makin tak ada, suhu pun tak ada. Okey, so cikgu guna contoh yang sama. Kita guna propena juga. So, 1, 2, double bond. Okey, 1 karbon mesti ada 4 bond. Tu, 2, 3, 4. So, karbon yang ni tinggal lagi 1. Karbon yang ni tinggal lagi 2. Okey, kata kalau cikgu nak tambah dengan klorin. Okey, arrow. Okey, tak ada apa-apa atas tu. Salin balik yang sama. 1, 2, 3. Hidrogen, hidrogen, hidrogen. Hidrogen, hidrogen, hidrogen. Okey, double bond tu dah hilang. So, kita ganti dengan unsur yang kita nak tambah tadi. So, double bond jadi single bond. Kita tambah Cl dengan Cl. Okey, dah siap. Okey. Okey, lepas tu kalau kita nak namakan yang ni tadi nama sama propena, made at prop. Okey, propena. So yang ni nama dia dah jadi lain, dia tak boleh jadi propana lah sebab dia ada klorin. Okey, so bila nak namakan kita kena guna konsep yang asal-asal yang kita belajar untuk menamakan rantai panjang tu. Awak kena nomborkan daripada belah kanan lah sebab kita jumpa dengan klorin dulu. So bila kita mula daripada belah kanan, so ni nombor 1, nombor 2, ni nombor 3. So dekat karbon pertama dengan karbon kedua, 1, 2 dichloro-propana. Kenapa 1, 2? Sebab dekat karbon pertama dengan karbon kedua ada klorin. Klorin dia akan jadi kloro. Bromin dia akan jadi bromo. Okey, iodine dia akan jadi iodo. Julizin jadi julizo. Okey, tak, tu contoh je. Okey, so 1, 2 dichloro-propana. Kenapa propana? Sebab dia ada 3 carbon. Mama eat papaya but papa has hidden orange next door. Okey, boleh. So, muat untuk penghidrogenan dengan penghalogenan. Okey, kalau tanya dari segi warna untuk penghalogenan ada. Sebab kita ada buat eksperimen tu. Eksperimen untuk membezakan antara alkena dengan alkana. Okey, kalau alkana tidak melunturkan warna perang air bromin. Tapi kalau alkena boleh melunturkan warna perang air bromin. Okey, itu dekat bahagian belakang nantilah. Okey, kenapa kata warna perang tu? Sebab kalau kita letak bromin kat sini, air bromin nanti dia tak wujud sebab dia dah jadi satu-satu dibromopropana. So bila air bromin tu dah tak ada, tu yang daripada warna perang, dia akan jadi tidak berwarna. Okey, itu info tambahan lah. Okey, so selesai dua tindak balas penghidrogenan dan penghalogenan untuk tindak balas penambahan alkena. So, jumpa lagi kat video lagi satu untuk belajar lagi 3 persamaan untuk tindak balas penambahan. Okey? Alright, bye! Okay, so cikgu continue untuk lagi 2 tindak balas penambahan alkena. Okay, so yang ketiga, sebab tadi kita dah buat yang pertama dan yang kedua kan, penghidrogenan dengan penghalogenan. So yang ketiga adalah gabung dua-dua tu. Tindak balas penambahan hidrogen halida. Maksudnya satu hidrogen, satu lagi halida. Okey. Contohnya, okey. Kita buat propena juga tu 2, 3. Okey, hidrogen asal, double bond. Okey. Tambah, bila kata hidrogen halida, maksudnya adalah ada satu hidrogen, satu lagi halida. Cl minus ke, Br minus ke. So, kat sini cikgu buat HCl. Okey, HBr boleh, HCl pun boleh. Okey, arrow
Dekat sini tak ada makin, tak ada temperature. Terus hasil dia. So, kita lukis benda yang sama. Okey, ni yang asal. Hidrogen. Tertinggal. Okey, sekarang ni kita ada satu hidrogen, kita ada satu hidrogen, satu klorin. So, kita boleh letak hidrogen dekat karbon pertama, Cl dekat karbon kedua. Okey, ataupun, ini yang kata dia ada dua jawapan tu. Okey, ataupun cikgu lukis lagi 1, 2, 3. Ni yang asal. Okey. Yang kedua ni pula kita letak, yang pertama kita letak klorin, yang kedua kita letak hidrogen. Okey, dia tukar tempat je. Okey, maksudnya bila tindak bala penambahan hidrogen halida, dia ada dua jawapan dia. Sama ada yang pertama klorin di tengah ataupun yang kedua klorin jadi tempat yang pertama. So, bila nak namakan yang ni 1, 2, 3. So, dia akan jadi 2 kloropropana. Yang ini dia akan jadi 1 kloropropana. Kenapa 2? Sebab dekat karbon kedua. Kenapa kloro? Sebab ada klorin. Propana sebab ada 3 karbon. Okey, yang ni pun sama. Okey, senang je, sama je macam yang tadi. Kat mana ada kedudukan double bond, dekat situlah kita akan putuskan ikatan dia. Jadi bila dah putus ikatan, dia dah tak cukup bond, dekat situlah kita tambah unsur yang kita nak tambah. Okey, boleh? Alright, yang keempat adalah tindak balas. Yang keempat adalah tindak balas penambahan air. Okey, tindak balas penambahan air. Bila tindak balas penambahan air, nama dia adalah penghidratan. Hydration kan, hydration ya. Untuk kita yang perempuan-perempuan ni kan, kulit hydration tambah air tu. So, tindak balas penambahan air adalah penghidratan. Okey, kalau dehydration, kulit terdehydration, maksudnya kita nak singkirkan air. So, ini kita nak tambah air. So, penghidratan. Okey, so sama. 1, 2, 3, H. Cikgu malas lah lukis H ni. Tapi kan tak lukis kawat, salah faham. Okey, ni H2O, aero. Okey, dekat sini untuk penghidratan dia ada dia punya mangkin dengan dia punya suhu. Okey, mangkin dia adalah asid fosforik H3PO4, suhu 300 darjah Celsius, 60 atm. Okey, ni ada tau. Alright. So, hasil dia. Okey, bila ada air, maksudnya dalam air ni ada, ni tak boleh conteng tau, ni cikgu je conteng. H2O ni maksudnya dalam ni kita ada H dengan OH. Kita nak masukkan dekat situ. So, yang pertama kita ada C ni yang asal hidrogen. Allah, nak cikgu menjerit kat bawah. Aduh, ni. Okey. So, sekejaplah cikgu tengok. So, kita letak H yang pertama kat sini, OH kat dua dekat sini. Okey, cikgu dah salah lukis dah. Cikgu dah tak fokus tadi bila dengar anak nangis. O ni mesti dekat bond tau. Okey. So, yang kedua ataupun lukisan yang kedua. Alamak, tak nampak. Okey. Ataupun lukisan yang kedua, C, H ni asal Allah, cikgu every year nak kena lukis H ni tau. Cikgu dah boring dah. Okey. So, yang kedua, kat mana nak letak? Apa yang kita kena ubah? So, OH ni pula kita letak dekat yang pertama. Okey, ni kita letak H. Okey, cuba try namakan dia. Nama dia akan jadi apa? Bila ada O tu maksudnya dia dah jadi alkohol tau. Okey. So, met at prop. So, dia akan jadi propan
2 ol. Propan tak nampak. Okey. Dia dah jadi propan 2 ol. Kenapa propan? Sebab made at prop. Okey, and alkohol dia memang ada an kat belakang lah. 2 sebab dekat karbon kedua. 1, 2. Dekat karbon kedua ada oh. So, propan 2 ol. Yang ini propan 1 ol. Ataupun kalau nama yang bukan IUPAC, nama dia akan jadi propanol. Okey, senang je benda ni sebenarnya. Kalau awak faham konsep bahawa apa yang nak ditambah tu mesti berada pada double bond yang kita putuskan. Okey, jangan letak kat tempat lain. Mesti letak pada double bond yang kita putuskan. Okey, boleh? Alright, so jadi tak ada apa penambahan info kod daripada cikgu. Okay, so kita tengok untuk yang next punya, untuk lagi 2, iaitu tindak balas pengoksidaan dengan pempolimeran. Cikgu tengok anak cikgu kejap lah. Okay lah, bye. Bye. Okay, so kita continue. Okay, untuk 2 yang terakhir, iaitu tindak balas. Okay, apa yang 2 yang terakhir tu? 2 yang terakhir ialah tindak balas penambahan Allah nak menjadi lagi tu. Penambahan kalium manganit betul ke tu? Manganit 7 berasid. Cikgu punya bahasa Melayu cikgu ni guna apostrofi. Abaikanlah ya, jangan cakap cikgu bahasa Melayu. Okey, tindak balas penambahan kalium manganit berasid. Okey. Contoh sama. Cikgu dah berapa belas tahun mengajar ni, asyik kena lukis H je. Macam tu cikgu try juga. Okey, cikgu Riza je tak lukis H tau. Korang kena lukis H. Saya sebut macam tu dalam kelas. Tapi anak murid dia buat jawapan dia tak tulis H. Kata tak ada H pun kat depan. Alamak. Nampak sangat anak murid saya ni ikut je apa cikgu dia kata. Okey, so bila tindak balas kalium manganit 7 berasid, awak tak boleh tulis ini kan KMNO4. Okey, kalium manganit ni adalah KMNO4. Awak tak boleh tulis KMNO4 dekat dalam persamaan. Awak mesti tulis H2O plus O. Kena tulis macam tu. Okey, sebab apa? Sebab dalam tindak balas ini 2 unsur yang kita tambah adalah OH dan OH. Okey. So, macam mana OH dan OH tu? Macam ni. Ni kan yang asal, lukis H lagi. Aduh, H ni sebati lah hidup saya. Ada special sikit lah huruf H ni. Okey. Alright, hasil dia akan jadi, okay, double bond dah hilang kan? So, dekat tempat double bond hilang tu, kita letak OH. Okay? Alright. So, dia tak ada makin, dia tak ada suhu. Okay? Dia ada ni je. Okay? And then, nama dia akan jadi made at prop. So propan 1, 2. So bila ada 2, kita kena letak diol. So propan 1, 2 diol bahenol. Macam lagu dia, berkelah bersama bahenol sinopal. Saya tak tahulah itu. Okay, alright. Okay, lagi satu tentang warna. Kalau tadi yang bromin tadi perang kepada tidak berwarna kan. So kalau manganit ni, kalau KMNO4 ni perubahan warna dia adalah ungu. Alamak, habis guna warna purple ni kan. Ungu kepada tidak berwarna. Okay, kalau guna kalium manganit 7 berasid, so daripada ungu kepada tidak berwarna. Tapi kalau guna kalium dikromat 4 berasid, K2Cr2O7, perubahan warna dia daripada orange. Macam mana cikgu hafal? O ni orange. Tapi awak tak boleh tulis orange tau. Awak kena tulis jingga.
Sebab orange tu buat orange. So orange jingga tu orange tu green. Green nama sebenarnya apa? Hijau. Okay. So mana cikgu hafal? Manganate purple tu colourless. Dichromate orange. Orange kan ada G. So G tu green. So jingga tu hijau. Macam tu lah. Cikgu hafal. Sebab cikgu dulu kan mengajar dalam bahasa Inggeris. So cikgu carilah cara hafal dalam bahasa Inggeris. Lepas tu tak guna dah. Sebab kita belajar dalam bahasa Melayu. Oops, terangkat pula. Okay. So selesai untuk tindak balas penambahan kalium manganate 7 berasid. Dia 2 option tau. 2 option, sama ada awak tambah kalium manganate 7 berasid ataupun awak tambah kalium dichromate 4 berasid. Pada mana satulah. Okay. Last kali. Last ni lah yang selalu macam anak murid cikgu takut. Sebenarnya cikgu pun macam apa benda. Bukanlah apa benda, tapi dia macam jarang sekali tanya tau. Tapi risaulah kalau dia tiba-tiba tanya kan. Tindak balas pempolimeran. Okay. Pempolimeran ni apa? Pempolimeran ni sebenarnya kita kena tahu monomer dengan polimer. Contohlah macam sekolah kita. Sekolah kita adalah sekolah teknik. Okay. Tapi gabungan banyak teknik, kita akan jadi politeknik dekat PD. Makan cakwe tiao. Okay. So, kalau macam polimer pun, macam gelang getah lah. Getah belacan tu tak getah belacan. Cikgu tak ada pula kat sini. Kalau getah belacan, satu gelang getah tu, kita panggil monomer. Tapi gabungan banyak gelang getah tu, untuk jadi tali skipping kita main getah tu, dia dah sebut sebagai polimer. Okay. Polistiren makanan tu, satu unsur dia kita panggil dia styrene. Tapi bila dah bergabungan banyak unsur monomer styrene, dia akan jadi polystyrene. Itu yang kita dah sebut polistiren. Polistiren sebenarnya nama dia adalah polystyrene. Okay. So dalam pempolimeran yang awak kena tahu adalah monomer. So kalau monomer mesti dalam keadaan double bond. Mesti ada double bond. Okay. Monomer mesti alkena. Alkena. Sebab apa? Sebab kita nak ada double bond. Okay. So contoh. C double bond C. H. Ini adalah monomer. Okay. Polimer maksudnya dia nak gabung monomer tu berulang kali. Katakanlah nilai dia N. Tak tahulah kalau katakan 3 ke 5 ke. Maksudnya dia nak ulang berkali-kali. So bila dia suruh buat persamaan. Okay. Bila dia suruh buat persamaan. Ini adalah monomer asal. So ini adalah met. So ini adalah etina. So bila etina kita gabungkan, dia terus macam tu je. Dia tak ada tambah ke apa, tak ada. So kita terus je buat C single bond C double bond, dia jadi single bond. Okay, letak bond kat ujung. Bracket. Okay, ni H yang asal. Macam ni. Letak N. Siap. Okay. Macam tu je lah. So, nama dia daripada etina. Dia akan jadi polyethana. Kenapa jadi polyethana? Sebab dia dah jadi single bond. Dia dah tak ada double bond. Okay. Betul tak? So, daripada etina, dia akan jadi polyethana. Okay, salah. Dia tetap akan jadi polyetina. Kita tambah perkataan poly je. Etina tu sama. So, kalau propena, dia akan jadi polypropena. Okay. Ini je lah untuk tindak balas pempolimeran. Tak ada banyak pun. Okay. Alamak, habis pula cikgu punya spotlight. Okay. Alright. Nampak ke? Nampaklah juga. Okay. Alright, itu saja untuk alkana. So, ada 6 tindak balas penambahan alkana, iaitu penghidrogenan, lepas tu gabung 2 tindak balas penghidrohalogenan, lepas tu tambah air, tindak balas penghidratan, lepas tu tambah kalium manganate ni, ataupun kalium dichromate, dan last sekali adalah pempolimeran. Okey. Alright, itu saja kot untuk alkena. So, kita jumpa lagi untuk video tentang alkohol. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak continue untuk tajuk alkohol. Okey. Alright, apa yang kita kena tahu untuk tajuk alkohol? Okey, so untuk alkohol, bila kata siri homolog, okey, kalau siri homolog ya alkohol. Okey, dia punya general formula ataupun formula am dia adalah CnH2n plus 1 OH. Okey, so katakanlah cikgu punya N adalah 1, katakanlah N saya adalah 1. So 1 ni gantikan kat dalam ni. So kita akan dapat C1, cikgu tak tulislah 1. Hidrogen 2 kali 1, 2, 2 campur 1, 3. So CH3OH. Okey, kalau N saya 2, so C2H berapa? 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5 OH. Okey. Kalau N sama dengan 3, C3H 7 OH. Okey. So, bila N sama dengan 1, nama dia akan jadi apa? Kita akan guna benda sama je. Met, add, prop, but, pen, hex, hep, non, non dengan dek. So, metana, semua dah benda sama je. So, kalau metana dia akan jadi metanol lah. So, yang ni mama kan. So, nama dia akan jadi metanol. Met add, so ni etanol. Yang ni akan jadi propanol. Okey, bila nak melukis formula struktur, melukis sebenarnya sama. So, karbon ada 3. Saya buat untuk ni, untuk propanol 1, 2, 3. So, bila 3, satu karbon mesti kita letak dengan OH. Katakanlah cikgu letak pada karbon pertama dulu. So, karbon pertama ada OH. So, kekosongan kita isi dengan hidrogen. Okay. So, bila karbon pertama ada OH, so nama dia akan jadi propanol ataupun propan 1-ol. Sebab apa propan 1-ol? Sebab dekat karbon pertama. Okey, bila kita nak lukis untuk isomer dia, kita akan gerakkan OH kan? Kita akan gerakkan OH pada karbon kedua. Okey. So 1, 2, 3 hidrogen, 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 hidrogen. Sekarang ni OH ni cikgu nak gerak pada karbon kedua. Cikgu dah tak letak kat karbon pertama dah, cikgu letak dekat karbon kedua. So yang ni dipenuhi dengan hidrogen. Nak cek betul ke tak lukisan kita ni, hidrogen kita tadi mesti ada 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. And then nama dia akan jadi propan 2-ol. Kenapa 2-ol? Sebab dekat karbon kedua ada O. Okey. Tu sedikitlah ulang kaji tentang alkohol. Alright. Bila soalan tanya tentang tindak balas untuk menyediakan. Okey. Tindak balas menyediakan etanol. Kita fokus kepada etanol. Okey. Pecahan dia ada 2. Okey. Pecahan dia ada 2. Sama ada dalam industri ataupun dalam makmal. Okey. Alright. Kalau dalam industri, sebenarnya dekat bab alkena kita dah belajar dah. Tindak balas apa? Dalam alkena. Daripada etina, dia boleh jadi etanol. Tindak balas apa? Cuba ingat balik. Etina C2H4. Tambah apa? Kita boleh dapat etanol C2, C2H5OH. Awak rasa dia tambah apa? Dia tambah air H2O. Okey.
tindak balas penghidratan. Lepas tu tindak balas penghidratan ada, kita dah belajar dah, dia ada makin H3PO4, dia ada suhu dengan temperature and pressure. Okey. So, tindak balas untuk menghasilkan etanol dalam industri adalah tindak balas penghidratan. Tindak balas penghidratan. Okey, daripada etina tambah air dengan kehadiran asid fosforik suhu 300 darjah Celsius 60 atm, kita dapat etanol. Alright, manakala untuk tindak balas menghasilkan etanol dalam makmal, kita gunakan kaedah penapaian. Makan tapai tak? Okey, penapaian. Okey. So, kalau mak-mak kita buat tapai, cikgu pun tak makan tapai. Tapi cikgu pernah tengoklah arwah apa cikgu dulu buat. Dia ambil nasi ke beras. Dia wrapkan dalam daun. Lepas tu dia ada tambah yeast kot dalam tu. Cikgu pun tak tahulah. Waktu tu tak tahu. Tapi bila dah belajar ni baru kita tahu. Oh, tambah yeast rupanya. Oh, bau dia macam tu sebab apa dan apa. Okey, sebab apa dan apa kat sini. Penapaian tu kita akan guna unsur karbohidrat. Okey, kita akan guna unsur karbohidrat. Contohnya macam gula ke, kanji ke. Kemudian kita akan tambahkan dengan yeast. Sebab apa? Yeast tu akan memecahkan, dia ada enzim yang memecahkan gula ataupun kanji tu kepada glukosa. Sebab kita nakkan glukosa tu. Kita nakkan glukosa. Kita perlukan glukosa ni. Glukosa ni formula dia adalah C6H12O6. Okey, kita perlukan glukosa ni sebab apa? Bila glukosa ni kita dah tambahkan dengan yeast, kita boleh dapat etanol. Formula etanol adalah C2H5OH dan karbon dioksida. Sebab itulah bila kita buka tapai tu ada gas-gas K. Tu adalah gas karbon dioksida. Okey, cuma persamaan ni tak balance lah. So macam mana nak balance kan? Kita letak 2 dekat sini, 2 di sini. 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. Okey, 5 tambah 1 6, 6 kali 2 12. Oksigen 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. Okey, boleh. Alright, so macam mana kita nak tahu proses penyampaian itu berlaku? Bergantung pada ni lah. Sebab apa? Bila ada karbon dioksida, so kalau kita lalukan gas tu, lalukan gas kepada air kapur, so air kapur akan jadi keruh. Bukan air keruh Melaka. Okey, boleh. Alright, info tambahan ada 3 je alkohol yang larut dalam air. Itu 3 yang pertama ni. Metanol, etanol dengan propanol. Okey. Alright. Itu dulu untuk alkohol dengan tindak balas menyediakan alkohol. Bila masuk tindak balas kimia, okey, bila masuk tindak balas kimia ataupun sifat-sifat dia. Okey. Sifat kimia alkohol. Okey. Yang pertama combustion. Option. Okey. Yang pertama adalah pembakaran. Pembakaran sama juga macam unsur lain, mesti tambah O2, mesti menghasilkan CO2 dan H2O. Okay, katakanlah cikgu nak formula butanol, made at prop but. Butanol, so C4H9OH. Bila kata pembakaran mesti bertindak balas dengan O2. So bila pembakaran tak adalah hasil lain, mesti CO2 dan H2O.
Okey. Lepas tu kat sini kita kena pandai balancekan dia. Karbon dekat sini ada 4. So dekat sini ada 1. Kita letak 4. Okey, lagi kat mana? Hidrogen ada berapa? Sini 9. 9 tambah 1 ada 10. So dekat sini ada 2. So kita letak 5. Sebab 5 kali 2 dapat 10. Okey, lepas tu apa lagi? Oksigen dekat sini 4 kali 2 8. 5. So 8 tambah 5 jadi 13. So bila kat sini 13, dekat sini dah ada 1. So lagi 12 je. So berapa darab 2 jadi 12? 6. Okey? Boleh? Kita try lagi. Bagi cikgu formula pentanol. Met add prop boot pen. So pen 5. C5 H 11, okey, OH. Plus pembakaran je mesti ada O2. Arrow hasil je mesti sama, CO2 dan H2O. Okey. Lepas tu macam mana nak balancekan dia? Karbon ada berapa? Karbon ada 5, sini ada 1, so kita letak 5. Hidrogen ada 11 campur 1, 12. So sini ada 2, so kita letak 6. Sebab 6 kali 2, 12. Okey, oksigen 5 kali 2, 10. Yang ni pula 6 kali 1 ada 6. So total ada 16. 16 kat depan ni ada 1. So 16 tolak 1, 15. So macam mana nak buat? Bila dapat nombor ganjil, kita letak je dalam bentuk pecahan. 15 per 2. Okey, boleh. Bila dapat soalan nombor-nombor ganjil tu jangan risau. Awak letak je per 2. Memang itulah jawapan dia. Okey, so kesimpulannya kalau pembakaran mesti tambah dengan O2, mesti hasil dia CO2 dan H2O. Boleh? Okey, dan satu lagi ni pun kita dah belajar juga ke? Ya ke? Dah belajar ke? Tak ingat. Okey, lagi satu adalah tindak balas pengoksidaan. Penatlah. Okey, tindak balas pengoksidaan ni sama ada awak tambah KMNO4 ataupun K2Cr2O7, kalium manganat 7 berasid atau kalium dikromit 4 berasid. Okey, kat sini tengok sikit macam mana tau. Okey, katakanlah cikgu guna met add etanol. Etanol. 1, 2. Okey, ni hidrogen. Allah, cikgu boringnya nak lukis hidrogen saja. Okey, hidrogen. Bila kata alkohol mesti ada OH. Okey, bila penambahan KMNO4 dekat persamaan, kita tak tulis KMNO4. Kita tak tulis K2Cr2O7. Tak, kita tak tulis macam tu. Kita akan tulis 2O. Okey, kita akan tulis 2O. Arrow dekat sini tak ada mangkin, tak ada suhu, tak ada temperature. Okey, so kita salin balik yang asal. 1, 2, hidrogen, OH. Stop dekat situ sebab dalam ni 2O ni kita ada 1O, kita ada O. Mesti ada 2 benda yang kita nak tambah. So sekarang ni 2 hidrogen ni tak cantik. 2 hidrogen ni dia akan singkirkan tau. Dia akan singkir sebab dia akan tambah O tu dekat karbon yang kehilangan hidrogen tu. Okey. So bila 1 dah tambah kat sini, so ni ada H ada 2, ada O 1, kita dapatlah H2O. Nampak tak? Nampak ke tak? Nampak ke? So sebab apa? Okay, yang ini karbon ada 2, hidrogen ada 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogen ada 5 OH. Ini adalah met add, ni adalah etanol kan? Ni adalah etanol. So selepas tindak balas dia akan jadi molekul belakang ni, dia akan jadi satu kumpulan berfungsi yang baru tau. Perasan tak?
COO. Apa tu? COO. Okay. Yang belakang ni karbon, hidrogen ada 3. So, bila daripada alkohol tambah KMnO4 ataupun K2CR2O7, dia akan masuk kepada siri homolog yang baru, iaitu asid karboksilik. Iya, betul. So, molekul belakang ni adalah COO. Okay, so daripada etanol, dia akan jadi asid etanoik plus air. Okey? Boleh? So, itulah dia 2 tindak balas sifat kimia, iaitu pembakaran dengan pengoksidaan. Okey, lagi satu adalah pengdehidratan. Okey, cikgu nak bagi awak faham dua ni dulu. Pengoksidaan dengan pembakaran dengan, awak tak nampak lah. Okey, pembakaran dengan tindak balas pengoksidaan. Okey, last kali untuk alkohol adalah tindak balas pengdehidratan. Pengdehidratan, kat mana kita pernah dengar perkataan hydrate ni? Dekat sini kan? Dekat alkena. Dekat alkena, kita ada tindak balas penghidratan. Daripada alkena, kita tambahkan air, kita akan dapat etanol. Okey, tapi bila dekat bab alkohol, kita boleh patah belakang balik. Tu yang jadi pengdehidratan. Kita nyahkan air. So, daripada alkohol, kita boleh dapat semula alkena. Okey, cikgu buat kat sini. Bawah, cikgu buat kat bawah je. So, nampak ke? Okey, so untuk tindak balas ketiga, pengdehidratan. Okey, pengdehidratan kita terbalik je daripada alkena, daripada alkohol C2H5OH, kita panaskan, kita letak serpihan porselin. Serpihan porselin chip. So, kita akan dapat alkena C2H4. Okey. Dan air yang kita singkirkan tadi tu. Okey, nampak tak? Boleh? So, kalau dekat alkena ni tadi, daripada alkena jadi alkohol, nama prosesnya adalah penghidratan. So, bila kita masuk dekat bab alkohol, kita akan dapat proses baliklah, proses balik ke asal, iaitu pengdehidratan. Daripada alkohol, kita panaskan dengan kehadiran porselin chip, kita akan dapat balik alkena dan air. Okey, itu je untuk alkohol. Boleh? Okey, alright. Okey, itu saja. Okey. So, kita sambung untuk asid karboksilik. Formula asid karboksilik adalah CnH2n+1 COOH. So, katakanlah N saya 1. So, formula akan jadi C1H3 COOH. Okey. Kalau N saya 2, C2H5 COOH. Okey. Bila kita nak namakan, kita kena hati-hati. Sebab, bila kita nak namakan yang alkohol ni, bila N saya 1, kita guna metanol lah. N2 etanol, N3 propanol. Cuma bila berbeza kita buat untuk asid, bila asid N1 kat depan memang ada karbon ada 1, tapi kat belakang ada lagi 1. So, bila nak nama tu kena gabungkan dua-dua tu karbon. Mesti kira semua jumlah karbon yang ada. So, dia akan jadi asid etanoik. Yang ni akan jadi asid propanoik. Sebab 2 campur 1, 3. Okey? Boleh? Untuk sifat kimia, sama je sebenarnya dengan apa yang awak dah belajar waktu form 4. So, cikgu tak tunjuk contoh satu-satulah. Cikgu cuma buat secara umum je. Okey? Sifat kimia COO. Tu asid karboksilik lah. Yang pertama, asid campur logam
So awak akan dapat garam dan gas hidrogen. Okey. Lepas tu asid campur logam oksida. So awak akan dapat garam dengan air. Okey, ni benda yang sama je. Lepas tu yang ketiga, asid campur alkali, dapat garam dan air. Okey, dan last sekali asid campur logam karbonat. So awak akan dapat garam, air dan karbon dioksida. Okey. Alright, ini adalah benda yang sama. Benda yang sama waktu kita belajar form 4. Okey. Bezanya pada tindak balas pengesteran. Okey, dalam asid karboksilik ni ada tindak balas pengesteran. Apa itu tindak balas pengesteran? Pengesteran adalah tindak balas antara asid dengan alkohol. Okey, tindak balas pengesteran adalah tindak balas antara asid dengan alkohol. Okey. So, kita buat untuk pengesteran. Pengesteran. Okey. Katakanlah cikgu nak buat tindak balas antara asid etanoik dan etanol. Okey, sekarang ni asid etanoik dan etanol. Etanoik maksudnya ada dua karbon. 1, 2. Hidrogen. Okay. And then bila kata oik, asid etanoik mesti ada COOH. Mesti ada COOH. Okay. Plus etanol, ada dua karbon juga. Allah Akbar. Ada dua karbon. Okay. Alright. H. Ni ada OH. Okay. Apa yang berlaku adalah dengan kehadiran asid sulfurik. Okay. Dengan kehadiran asid sulfurik. Okay. Etanol dan asid etanoik akan bertindak balas membentuk ester. Okay, apa yang berlaku adalah dia akan potong kat sini. Allah, terbadam je lampu cikgu ni. Macam dah tak diredoi je. Okay, cikgu penat. Okay, sikit lagi. Okay. So, dia akan potong kat situ tau. Potong dan dia terus akan bergabung. So, bila bergabung, kita tiru balik. Karbon, 1, 2. Okay, ni asal. Ni C, double bond O. Okay, gabung dengan O. Salin balik. Okay. Sebab ester, trademark dia dekat tengah tu mesti ada COO. Mesti ada COO. Mesti ada COO kat tengah. Okay. Oh, memang dia tak bagilah tu. Dia dah tak bagi kita rekod. Okay, sekejap sikit lagi. Okay. So, bila lukis, kita kan lukis asid etanoik dulu. Dekat belakang tu alkohol. Tapi bila nak nama, kita akan namakan alkohol dulu. So, etanol akan jadi etil. Etanoik akan jadi etanoat. So, nama dia akan jadi etil etanoat. Okay. Plus H2O. Mana datang H2O ni? H plus dengan OH. Dapatlah H2O. Okay. So, awak gabung je. Tak kisahlah dia bagi molekul apa pun. Tapi C double bond OOH. Lepas tu alkohol. Yang asid ni dia akan bagi OH. Yang ni dia akan bagi H. Okay. So, bila gabung C double bond O dengan O. So, bila nak lukis. Kita ada depan, kita ada belakang tau. Okay, ni lain Okay, kita ada depan, kita ada belakang. Nampak tak? Tak nampak.
Okay, kita ada depan, kita ada belakang. Ya Allah, dia dah marah dah ni. Wah, dia dah marah. Dia dah main lampu saya. So, bila nak lukis asid dulu. Asid. Alkohol kat belakang. Sebab tu bila saya lukis, saya akan lukis molekul asid dulu kat depan. Okey. Tapi bila nama alkohol dulu, baru asid. Ya Allah, subhanallah. Okeylah. Alright, boleh. Okey, itu saja kot untuk bab karbon compound. Okey, daripada asid karboksilik saya terus masuk sikit pada ester. So inilah tindak balas untuk menghasilkan ester yang diberi nama pengesteran. Okey, formula untuk membentuk formula molekul ester adalah CnH2n+1 COO CmH2n+1. Alfabet tu tak kisah sebenarnya, boleh tukar-tukar. Okey, tapi inilah dia punya formula dia. Alright. Untuk tindak balas ester memang tak ada. Memang itu je. Okey. So, yang penting awak kena mahir lah untuk lukis dan tentukan nama. Alright. So, ini saja untuk asid karboksilik dan ester. Okay. Alright. Thank you.